Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan acara, Puan Ain. Betul ya? Okay. Yang saya hormati barisan panel forum kita pada pagi ini. Yang di sebelah kiri saya ni orang Kedah kenal ya? Ada yang tak kenal? Penceramah dan juga pakar motivasi juga bersama saya pada hari ini, iaitu saya perkenalkan Ustaz yang berusaha Ustaz Suhaimi Muhammad Suid, penceramah bebas lah. Dan saya lebih suka dikenali dia sebagai pakar motivasi. Dan istimewa juga untuk kita pada hari ini. Pada bengkel kali ini kita bawakan yang ni saya kenalkan dia ni sebagai ekor usahawan. Yang penting muda lagi. Muda lagi. Okey, muda lagi dan orang pun dah tahu dah. Okey. Puan Mawar Abdul Karim ni satu masa dulu saya pun nyampah juga. Sebab kedai dia dekat dengan rumah saya di Bangi tu, dekat JAB Bank. Bila kita nak pergi ambil duit hari Minggu kan, hari Minggu malam sebelum tu orang dah beratur tu, malam sebelum kalau besok dia buat offer, malam sebelum tu orang beratur tidur, bukan beratur diri. Pernah tengok tak? Inilah pandangan dia punya ni, bisnes ni. Betul kan? Malam tu orang dah beratur tidur, letak tikar tu tepi tu, orang dah tidur itu, nak tunggu pagi esok punya offer. Okay. Nak dapat tu. Jadi bila kita nak pergi ambil duit dekat bank tu, kita kena langkah orang. Itulah dia punya apa ni, satu masa dulu ni apa ni, satu kedai di Bandar Baru Bangi tu, kedai tu masih ada. Masih ada lagi. Jadi kita bawakan usahawan kita, ikon usahawan kita, dan beliau juga merupakan Mr. Papa. Mr. Papa. Okay, jadi kita ada pakar motivasi, kita ada usahawan yang mereka terlibat juga dalam mendidik anak. Dan bersesuaian dengan tajuk bengkel kita pada hari ini, iaitu bengkel kemahiran keibubapaan, yang mana saya yakin semua negeri di bawah kemas ini kita anjurkan bengkel keibubapaan ini untuk berkongsi dengan ibu bapa dari segi bagaimana cara untuk kita nak mendidik anak-anak kita seawal daripada lepas lahir lah. Tadi saya pun sempat juga bersembang dengan Puan Mawar ni. Dia kata Cik Azman bagi tahu seawal selepas lahir tu pun kira lewat tu. Saya kata ada awal lagi ke? Dia kata ada, macam lagi dia kongsi. Sebelum lahir rupanya dah bermula. Sebelum lahir dah bermula. Jadi mungkin inilah yang kita cuba nak tengok. Mungkin kita pun sebelum ni bermula pendidikan kita tu mungkin di tadika, di taska. Tetapi hari ini kita cuba tengok dalam skop yang sedikit berbeza. Macam mana kita nak mulakan? Mungkin ada di kalangan kita ni dah tutup kilang lah mungkin. So mungkin yang tu proses itu kita tak lalui, mungkin untuk panduan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kita, kawan-kawan kita, yang kita boleh jadikan sebagai satu panduan lah. Dan tajuk yang dipilih oleh Rusia pada kali ini sangat apa ni, orang kata pada saya lah, anak pintar. Anak pintar, adakah itu bapa gentar? Jadi dua persoalan di situ, pintar dan gentar. Gentar maksudnya
kita bukan takut sebab anak kita pandai, tidak. Tetapi kadang-kadang anak kita ni lebih pandai daripada kita. Persoalannya, adakah kita bersedia untuk berhadapan dengan anak ni yang terlebih pandai daripada kita? Mungkin dari segi pengalaman hidup dia tidak ada, dia tak pernah, orang kata, mengalami apa yang kita alami. Tetapi mereka ada sesuatu yang kita tak ada. Kita tak ada. Suatu masa sebelum ni, kita berhadapan dengan PKP. Kita terpaksa buat PDPR. Bayangkan, Tabika Kemas juga, cikgu-cikgu sekolah juga buat PDPR. Mak ayah kita pun tak pernah pun terduga nak kena berhadapan dengan telefon, kamera, laptop, yang mana ada laptop. Tetapi kadang-kadang anak ni lebih pandai. Dia explore lebih daripada apa yang kita tahu. Nanti yang dikatakan anak ni lebih pintar daripada kita. Adakah kita bersedia? Gentar maksudnya, adakah kita bersedia untuk berhadapan dengan situasi sedemikian? Sebab apa? Perkembangan teknologi itu pantas berlalu, dan sebagai ibu bapa, nak tak nak kita kena bersama-sama dengan mereka. Pihak Rusia tak bagi meja ni. Okey, tak apa. Jadi itulah sebagai mukadimahnya. Dan sebelum saya teruskan kita punya sesi pada pagi ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Walaupun kita berada di hujung-hujung, tetapi masih lagi semangat Aidilfitri. Semalam saya fikir nak pakai baju Melayu. Tapi itu dah fikir balik, kan duduk sebelah dengan Puan Mawar ni juga kan nampak lain tau. So saya tukar baju lah. Itu satu lah. Tapi kalau Ustaz pakai baju Melayu pula nampak lain pula lagi. Lain macam lah. Jadi kita masih beraya. Dan di dalam dewan ni pun saya yakin ada cikgu-cikgu dan juga pendidik. Saya ingin juga mengucapkan selamat Hari Guru ataupun selamat Hari Pendidik kepada semua pendidik-pendidik, terutama sekali pendidik Kemas yang berada di setiap pelosok kampung. Saya biasa gunakan satu istilah, di mana ada manusia, di situ ada Kemas. Di mana ada manusia, di situ ada Kemas. Sebab apa? Bila ada manusia, ada budak-budak. Bila ada budak-budak, adalah Tabika Kemas. Walaupun di hujung pelosok dunia sekalipun, kita akan jumpa dengan Tabika Kemas. Sebab kehadiran Kemas atas keperluan, atas permintaan daripada masyarakat. Jadi itulah kita hadir di setiap kawasan, tak kira lah Wak Iman, di pulau-pulau sekalipun. Dan pengorbanan pendidik pada saya sangat tinggi. Di Sabah, setiap hari dia kena pulang dalam bot, naik bot, pergi mengajar, setengah jam naik bot, pergi ke pulau. Dengan bekalan elektrik tak ada. So pengorbanan pendidik-pendidik kita ni sangat besar. Dan pada saya, kita tidak mampulah nak membalas setiap jasa yang telah diberikan oleh pendidik. Dan InsyaAllah pada hari ini dengan kehadiran panel, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, walaupun daripada KL tu berlari balik tu semata-mata untuk menghadiri forum. Berlari balik tu. Dia punya tekan minyak tu sampai beri tu. Dia tekan minyak tu balik semalam. Semata-mata untuk hadir pada sesi pada kali ini. Dan Puan Mawar sendiri pun, walaupun dia kalau punya bisnes dan menguruskan anak pun di hospital masa saya call tu, alhamdulillah panel kita sudilah untuk hadir bersama-sama kita pada pagi ini. Dan bila kita tengok balik kepada tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini, anak pintar, ibu bapa gentar, setiap daripada kita
memimpikan satu cita-cita lah, nak melihat. Tak ada mak ayah yang dia nak anak dia ni jadi penyamun apa semua, tak ada. Sejak daripada kita, ibu bapa ingin melihat anak kita menjadi anak yang pintar, dan pastinya zaman kita dulu dengan zaman hari ini sangat jauh berbeza. Mungkin ada di kalangan kita masih lagi bermain. Saya yakin ni kalau tengok pada muka ni, terutama sekali kalau di Kedah ni, masih lagi bermain dekat ban di sawah, betul tak? Lock lah, macam-macam lah. Tetapi anak hari ni kadang-kadang tu bukan mereka tak nak main, kita yang seriau Ustaz lagi membahayakan. Tapi kita dulu, mak ayah dulu, dia biar lemah pada muka, dia main panjang pokok, dia panjang. Tetapi zaman kita jauh berbeza dengan zaman hari ini. Itu keadaan dia. Dan kalau kita nak dibandingkan cara mak ayah kita didik kita dulu, asuh kita dulu, memang jauh berbeza. Kita banyak berdikari berbanding dengan hari ini. Bukan kita tak nak bagi anak kita hari ini berdikari, banyak faktor-faktor lain yang kita pertimbangkan. Jadi itulah situasi dia. Perbezaan masa telah merubah banyak perkara. Dulu kita tak fikir pun nak buat PDPR, tak fikir pun kita nak buat online, tak terfikir. Bekerja daripada rumah tak pernah ada pun istilah. Sekarang kita kalau penjawat awam ada BDR pula. Bekerja kononnya lah, kononnya bekerja dari rumah. Jadi itulah situasi dia. Dan saya nak tanyalah, kalau saya tak tanya nanti saya jadi penceramah pula, tak guna saya bawa ni. Kita terbangkan jauh daripada KL. Okey, jadi untuk yang pertama ni, saya nak tanya dengan Puan Mawar lah. Saya panggil dia Mr. Papa. Sebab dia memainkan tanggungjawab besar mendidik anak. Mariam umur berapa dah tadi? This year 5 tahun. Siapa yang follow? Instagram Mawar? Ada. Pernah tengok gambar Mariam? Pernah yang cute-cute tu. Dia selalu ber-OTD. Mak dia lah tu yang buat tu. Okey. Kita nak tanya lah Mawar, sebagai seorang ibu, bagaimana ataupun apakah yang Mawar lakukan sebagai kata persediaan untuk membantu anak ni sebelum memasuki alam persekolahan. Sekarang 5 tahun, kalau hantar tali kakak kita dah terima dah tu. Tapi kita tanya Puan Mawar ni, apa persediaan yang Mawar buat sebagai persediaan untuk Mariam lah, dalam konteks Mawar ni Mariam, untuk dia memasuki alam persekolahan secara fizikal nanti. Silakan. Terima kasih Tuan Azman. Terima kasih hadirin yang hadir hari ini, dan Tuan Azman kemas menjemput saya bertemu tuan-tuan dan puan-puan. So hari ini saya nak cerita pengalaman lah, pengalaman di mana anak dah saya bermariam. Persediaan saya parenting lah, kata lebih kepada parenting untuk ke alam persekolahan. Setelah kita 2 tahun PKP, saya banyak orang kata cikgu datang di rumah belajar homeschool, di mana stimulate dia. Actually sejak Mariam ni, sejak dalam kandungan lagi dia dah bersekolah dah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah dengar ke, ada mungkin yang pernah dengar, di mana saya sebelum ni saya cerita pengalaman saya lah. Sebelum nak dapat Mariam, beberapa tahun saya berjumpa dengan Prof. Amir Arsyad, pakar sakit puan, di mana dia ada proses, saya ada proses untuk mengandung. Dan setelah mengandung, beliau pesan kat saya, bila roh dah masuk dalam baby, maksudnya 4 bulan,
4 bulan lah, lebih kurang 4 bulan, bila seorang ibu merasa tekanan pertama. Mungkin ibu-ibu yang pengalaman pernah rasa tekanan pertama itu adalah setelah roh masuk. Jadi start daripada situ, kita sentiasa bercakap dengan anak kita, cakap yang baik, dan saya ada beberapa step kita stimulate dia sampai dia bersalin lah. Dulu sebelum ni saya kurang arif tentang parenting anak-anak ni. Kita ingat, okey, dia berjalan sendiri, dia merangkak sendiri, semua dia buat sendiri dengan umur dia tu. Jadi sebenarnya salah kita sebagai parent kena ajar step by step. Maksudnya pemakanan kita semua kita kena jaga, dan juga persediaan yang terutamanya yang saya hadapi, yang yalah, dia akan masuk persekolahan nanti. So jadi saya sebagai ibu dan juga Mr. Papa ni lebih saya agak tough untuk menjaga. Walaupun seorang saya, orang kata menatang minyak yang penuh lah. Jadi saya build dia. Prof Hamid Arsyad pesan mak atau bapa ni nak membawa anak kita tu ke mana. Contohnya dia suka cikgu-cikgu ke, kan. Kita tengok anak-anak kita tu, dia lebih ke mana, dia suka menyanyi ke, main piano ke. Jadi saya banyak tengok dia lebih kepada mainan yang doktor. So kita terapkan dia mainan doktor, belajar dia tengok kanak-kanak punya doktor punya show. Jadi kita pun sedikit sebanyak kena belajar. Walaupun saya ni bukanlah base doktor, tapi belajar. Ibu ni sebagai ibu kena lebih advance daripada anak kita untuk kita didik anak kita. Jadi biar yang apa yang anak kita suka, yang orang kata masih dalam, orang kata dalam kita punya pemantauan kita yang penting tu. Jadi saya nampak Mariam ni, dia apa yang mak buat, anak akan ikut. Tapi betul lah, contoh macam plasma ni tadi, di mana kalau dia maknya bergaya, mak dia OTD, dia pun ikut sesuai. Itu betul-betul yang jadilah. Bila bercakap tu, cakap benda baik-baik, dia akan ikut. Dia akan lihat, dia akan dengar, dan dia pun akan buat perkara yang apa yang mak bapak kita buat. So jadi untuk persekolahan ni memang saya perlu bahagi masa, kata sejak work from home ni, masa dengan anak, masa dengan kerja, masa untuk diri sendiri tu kita kena tolak tepi lah, sebab nak balancekan bukan senang. Jadi saya nak cerita, saya faham ibu-ibu di luar sana, scene PKP ni ada yang tekanan, orang kata bukan yang mengeluh nak jaga anak dengan kerja. Bila kita di tempat kerja, kita boleh fokus 100%. Bila di rumah, 2 in 1, nak masak, nak tengok anak, nak buat kerja, bos panggil online, macam itulah. Jadi saya lebihkan masa tu kita bahagi. Pagi sempat saya buat kerja, tengah hari saya fokus untuk Maria, petang saya buat untuk sambung balik kerja. Itulah saya rasa pengalaman saya ni berbeza dengan orang lain lah. Dan mungkin ada yang sama juga dengan tuan-tuan perempuan. Ya. Okey, yang ni ramai nak tahu ni. Sekali mau buat apa yang kerja tu? Dia kata kerja tadi. Mau buat apa sekarang? Okey. Okey. Kerja saya setelah since COVID 2020, so jadi banyak benda kena buat di rumah. Maksudnya Farida tu mak saya. Mak saya masih menjahit. Saya model. Saya kalau tuan-tuan perempuan tengok corak ke, colour ke tudung tu, itu pemilihan saya. Mak saya design. So saya ni hanya di belakang tabir sikit, di depan pun ada. Jadi sebab tu bila saya photoshoot di rumah, anak saya pun ikut. Tu jadi saya minta maaf, saya cakap saya kurang jarang lah
share di media sosial anak saya. Bukan sebagai ibu saya rasa tahu kot, kita tak sempat nak ambil video untuk anak kita, nak load kan. Jadi kita banyak lebihkan fokus untuk anak kita. Dan saya pun ada koleksi terbaru dah raya ni. Kita dah orang kata new normal. Jadi sibuk nak buat koleksi yang terbaru, di mana since COVID ni terus terang saya cakap sales saya agak drop, especially design, fashion design. Dan saya yang terbaru pun saya buat jewellery di mana COVID ni saya fikir saya tak boleh satu platform saja berniaga, saya kena keluar daripada platform yang apa yang kelebihan yang kita ada, kita gunakan. Okay, ada yang berminat nak design baru tak? Kalau nak minta ni. Saya ada 3 hadiah Tengok, belum minta dah kita orang. untuk penonton. Penonton. Ada yang nak tak? Nanti saja nak. Nampak gajahnya. Tak, ada yang nak tak? Buat 3 adalah. So 3 tu siapa yang bertuah lah. Kita nantikan sekejap lagi. Rupanya ada juga dia bawa untuk tantara perempuan. Okey. Nak bawa semua, saya nak flight. Saya ingat Macam nak bawa semua tu. Macam nak bawa semua. Okey. Okey, Puan Wan, terima kasih di atas perkongsian. Bermakna kalau kita dapat dengar tadi bukan kata seawal lahir, sebelum lahir lagi, peranan ibu tu dah bermula, bukan peranan ibu dengan ayah tu, peranan ibu dengan anak dalam kandungan tu dah bermula. Jadi itulah orang kata penglibatan ibu tu seawal itu. Jadi itulah peranan yang dimainkan oleh ibu sebelum kita terima di sekolah lah. Dalam konteks kita kemas ni, kita taska seawal umur 2 tahun, betul? 2 tahun. Tapi Paman sebut tadi, sebelum lagi, sebelum lahir lagi, sebenarnya proses itu telah bermula. Inilah sebenarnya perjalanan untuk menuju kepada anak pintar. Jadi adakah perlu kita gentar? Itu soalan dia. Jadi Ustaz, saya nak balik kepada otak saya ni. Kalau kita tengok dulu Ustaz, kita duk berlari ikut tepi benda, ikut alok mana pun. Mak ayah kita ni, orang kata tak kisah pun. Bukan tak kisah, dia tak ambil peduli, tetapi dia dia tahu dah anak dia macam mana. Berbanding dengan hari ni, anak kita, dia bermain dia pun beza Ustaz. Kita dulu, saya lah Ustaz, saya lebih kurang lah kan, duk panjat pokok, terjun sungai, main basikal, macam-macam lah kita punya ni kan. Pemau pun sama juga, pemandang bau buah juga ni. Okay. Sekarang ni permainan dia lain lah, lain macam. Dia punya kontak dia pun dari segi sosial, kontak pun berbeza. Jadi Ustaz, kalau boleh Ustaz share kan peranan ibu bapa hari ni. Peranan ibu bapa hari ni, macam mana kita nak membantu sebenarnya. Apa yang sepatutnya ibu bapa, sebagai ibu bapa, apa yang patut kita buat Ustaz ni? Apa yang kita tanggungjawab, apa yang perlu kita beri penekanan? Sebab apa berbeza Ustaz? Dulu guard kita ni, pengawal keselamatan di satu kampung, jadi guard kita pergi mana pun tak risau. Tapi sekarang ni anak kita nak keluar rumah pun, kita sendiri pun rasa tak selamat. Kita rasa takut. Jangan. Betul kan? Jadi Ustaz, peranan ibu bapa dengan perubahan demikian Ustaz, macam mana kita nak ibu bapa ni nak berperanan dalam kita nak menuju ke arah untuk membentuk anak yang pintar. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Pengarah dan merangkap moderator hari dalam sejarah. Juga sahabat saya Tuan Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana.
Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin amma. Sekali lagi Tuan Moderator, Petugas Gandingan, Puan Mawar Faridah, Mawar Karim. Hari pihak kemas telefon saya nak kemas ni tak lari jauh. Dia kata, Ustaz, forum perdana kali ni lain, forum lain. Takut Ustaz tak boleh cakap ya. Pasal apa? Dia kata takut Ustaz lidah kelu, tak berbahasa. Saya kata pasal apa dia betul? Dia kata Ustaz bakal digandingkan dengan Mawar Karim. Saya kata Mawar Karim ni Ustaz mana? Saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar Ustaz mana? Dia kata ada Ustaz, tudung Fadah, kak dah saya tengok. Kelu tak berbahasa apanya sungguh. Tak kali belakang. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, dalam ni juga ada ibu ayah kan jemputan, bukan setakat dalam kalangan staf kemas saja, tapi ada ibu ayah. Betul? Aman ada ibu ayah? Aman, insyaAllah. Saya nak beritahu, kemas dan masyarakat berpisah tiada. Bukan nak jack kemas tak. Tak jack, tak ada masalah nak jack. Tapi nak abang kata, yang duduk di depan tuan-tuan ni, saya juga lahir daripada kemas. Saya juga lahir daripada kemas. Saya dikemas tahun 82-83. Ha? Sama? Mana? Ada abang. 82-83 dikemas Alok Senyaya Anak Bukit. Waktu tu. Ha? Loh. Dan saya dibesarkan dengan jasa kemas. Sebab itulah saya pagi tadi saya telefon Tuan Pengarah, I have special request. Yang membesarkan cerita PLSG sebelum saya masuk, Allah takdirkan. Kami sebut tangan nak dengar. Ada penyambung. Penyambung besar. Allah takdirkan ibu saya meninggal umur saya 5 tahun. Waktu itu saya di Sabah. Saya dibesarkan oleh nenek dan mak-mak saudara saya. Jadi saya ramai mak, saya ramai ayah. Tapi kerana dengan mak-mak dan ayah-ayah inilah saya duduk di sini. Dan orang yang membesarkan saya tu, saya telefon Tuan Pengarah, saya minta special request untuk dia juga ada dalam dewan ni. Pasal apa saya minta dia? Pasal dia juga adalah seorang guru kemas. Dia adalah guru kemas, dia adalah yang membesarkan saya, dan dia adalah orang yang bertanggungjawab membesarkan saya sehingga saya boleh duduk depan ni. Mungkin dia malu, tapi saya nak sebut Putu Nuriza Zakaria. Dia adalah petugas di Tabika Kaputul. Ada hari ni? Ada bangun Ustaz? Mak saya ni bangun Ustaz? Tu. Dia adalah yang membesarkan saya. Saya besar di sekolah menengah dengan duit kemas, hasil daripada gaji dia. Saya masuk universiti pun dengan duit kemas. Saya mula kerja pun, kan kita 3 bulan posting di Maktab Mahmud Langkawi waktu tu. 3 bulan tak ada gaji, mereka lah yang bagi kat saya. Dan Alhamdulillah, saya berani kata dengan proud, dengan bangganya, kemas banyak jasa dalam diri saya sendiri. Terima kasih. Kita beli tudung faedah tu beli kamu. Baik, yang mula nak sebab tu dia ada kamu. Baik, menjawab soalan. Itu tak mau, dia punya. Ada rakam kan, kau dah beli sama pun. Kau kata kamu jangan berharap begini. Baik, jawab persoalan Tuan Pengarah tadi. Dia kena sono-sono bila main tengah hari ni mengantuk. Main tengah hari ni mengantuk. Kita mendidik anak suatu ketika dulu dan kita mendidik anak hari ini sangat berbeza. Betul apa yang Tuan Pengarah moderator kita sebutkan tadi. Kan nak balik kampung, apa syaratnya? Agaknya anak dia tanya soalan apa? Nak balik rumah Tok Wan, nak balik rumah Tok, dia tanya mak, di rumah Tok Wan tu ada wifi? Di rumah Tok Wan tu ada coverage internet tak? Mampu laju ke tak? Kalau tak ada, dia tak balik. Dan ni boleh katakan kita buat reunion, konon reunion. Raya hari tu buat perjumpaan kami, saya duduk di UiTM Pulau Pinang, dekat lah, tapi tak ada muarat time tu. Dekat, rumah dekat, universiti saya tu dengan rumah Mawar ni dekat, dia cerita dan sembang lah tadi, tapi tak jampi kot tu. Masa kata budak baik, ni tak pergi marah-marah ni, dulu lah.
Kan? Zaman tu buat lagu mana pun mau pesan satu je, maghrib hang kena ada rumah. Dia tak? Pilih tak mana pun, maghrib hang kena ada rumah. Tapi kita hari ni duduk di kawasan perumahan, di situ depan rumah kita taman permainan, kita boleh biar anak kita pergi situ. Tak ada pasal. Sebab ni, kalau orang Kedah kata menatang, tapi kasar orang kata orang kata orang padang gerak. Kasar orang kata menatang, tapi benda ni era 4.0 digital 5G hari ni tak payah. Kita mau ayah suka ataupun tidak, kita kena lebih advance penggunaan benda ni. Hari ni anak kita 3 tahun, anak kita umur 4 tahun dah boleh very well operate. Dia dah cik, mana cakap orang teknis ni. Nak dua lekeh lah. Dia start korma lekeh. Kita kena lebih lagi. Betul. Budak anak kita umur 3 tahun 4 tahun, dia operate ni, kita pun tak tahu dia buat benda apa. Dia tunjuk kat kita TikTok, nak tanpa TikTok kita pun tak tahu. Dia tunjuk kat kita Instagram, dia tunjuk kita bapa kena buat macam ni. Bapa kena tengok ni. Dia punya buat video, dia punya buat, tak tahu saya, gamak-gamak aku, saya tak kat anak saya darjah 5 tu, dia lah yang akan create buat video. Budak darjah 5, kita kayu ni. Orang Kedah kata kayu. Allah. Tapi walau macam mana pun, persoalan yang Tuan Moderator sebut, yang disebutkan oleh Puan Mawar sebentar tadi, pendidikan awal di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebenarnya apa yang ada hari ini, teori-teori pendidikan yang ada hari ini, kita Islam dah lama dah. Nabi dah ajak lama dah. Satu teori pendidikan yang saya nak sebutkan ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di sini, ibu-ibu kemah yang ada di sini, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab berlaku satu peristiwa di mana seorang ayah mengadu kepada Umar Al-Khattab, anak dia derhaka. Bila Umar dengar, Sayyidina Umar ni kita tahu dia seorang yang keras. Last sekali kita bagi amalan yang melembutkan hati Sayyidina Umar, orang yang nak bunuh Nabi akhirnya menjadi pejuang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah takdirkan jasad dia dimakamkan di sebelah dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia amalan dia? Atulah sekali insya-Allah. Baik, kemudian ayah dilapor kepada Umar Al-Khattab. Umar kata pergi panggil budak tu. Pergi panggil remaja tadi yang dikatakan derhaka pada ayah dia, panggil mana? Bila budak ni pun Allah takdir cerdik. Tu yang kata pintar jiwa bergetar. Gentar bukan mak buat takut nak bagi anak tu cerdik, tapi takut kalau anak tu cerdik, dia tak bersedia. Yang tu yang takut tu dengan era hari ni. Bila panggil remaja ni tadi, tuan-tuan, pemuda ni kata, wahai tuan, ya Amirul Mukminin, tolong habaq saya. Adakah aku derhaka kepada ayah aku, atau ayah aku terlebih dahulu derhaka pada aku? Subhanallah. Umar tanya, pasal apa macam tu? Dia kata, tuan, tolong sak bagi tahu aku, tolong sak habaq dekat aku, apakah teori ataupun asas pendidikan dalam Islam? Umar kata, dalam nak mendidik anak-anak ada 4. Yang ni yang insya-Allah Kemah membuat, kita buat semua buat. Jangan takut. Pertama apa dia? Bermulanya proses mendidik anak-anak itu ialah ketika memilih pasangan. Memilih pasangan. Awak nak kena menikah dengan ustaz je lah. Awak nak menikah dengan ustaz kan? Ada ustaz lain, ustaz orang. Adakah nak cari ustaz saja? Adakah nak cari ustazah saja? Tak, tu bukan soalan dia. Piramli kata apa kata? Perempuan kabaret. Dah joget-joget gamak Piramli apa? Tak tahu, saya kata kabaret. Adakah perempuan joget ni tak boleh jadi isteri kepada seorang suami? Boleh tak? Boleh. Umar kata tak ada masalah. Tetapi apabila jadi isteri kita, bentuklah dia, tinggallah zaman silam dia yang hitam, tak ada masalah. Jangan downgrade orang sebab kita tahu ending dia macam mana. Mungkin orang yang hari ini dilihat sebagai ahli maksiat, mungkin orang hari ini yang dilihat sebagai banyak dosa dengan Allah, tapi akhirnya dia menjadi insan yang ditunggu-tunggu oleh penduduk langit di sana, menjadi penghuni syurga. Sebab ada hadis. Kamu pilih pasangan. Ya? Pilih pasangan dalam erti kata kita kena siapkan dulu. Dulu saya mengajar, saya selalu kata ke anak-anak puteri saya, kalau kita nak suami seumpama Sayyidina Ali, kita terlebih dahulu kena jadi Sayyidatina Fatimah. Kalau kita nak isteri seumpama Fatimah, kita terlebih dahulu kena jadi Ali bin Abi Thalib. Nak dapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, kita terlebih dahulu kena jadi ibu dan ayah yang soleh dan solehah. Itu satu. Yang kedua,
ketika dalam kandungan. Betul dah? Teori itu betul ya? Maknanya mendidik anak ketika dalam kandungan. Bila kita dah disahkan tadi Dr. Mawar sebut tadi ketika tendangan yang pertama, ya, dalam kitab disebut 120 hari, 4 bulan lah tu, 3 kali 4, 21, 20, 120 hari. 120 hari ditiupkan roh, dan saat gerakan pertama tendangan ke tumbukan kata kira yang pertama itu dah mula dah didikan pada anak. Jangan doa lebih kurang. Mak ayah kalau tekak pun bertekak dalam keadaan romantik. Bertekak ni syok, no? Syok. Bertekak ni syok. Syok lah tekak suami isteri. Jangan tengok macam tu. Mata ni je. Mata ni je yang bertekak. Dah bertekak suami isteri ni syok. Dia tak? Cek dia tak? Syok dah tengah ni. Mula-mula tekak, lepas tu cik, abang minta maaf nak. Cik pun minta maaf nak. I love you. Tekak bulan 1, bulan 10 keluar. Tekak tak keluar pun. Lawak ni jangan dia kata, mak saya jangan abang aku yang belak. Dia kena abang juga. Jangan bertengkar, kemudian dengarkan ayat-ayat Allah, zikir. Kemudian ketika mana? Bila lahir, menamakan anak tu penting. Mana ada budak lah nama Maria? Apa nama Maria mawar gila? Mana ada budak lah, cuba cari budak lah mana nama Aisyah, mana nama Maria, mana nama Khadijah. Tak ada Kalau Khadijah boleh tak mengaku. Nama saya Katie. Duk Allah start Katie, padahal duk banding no Khadijah. Khadijah, tapi mai Allah start kerja di kemas. Abang tak tahu mengerah nama saya Katie. Kalau tak nama di kolam dengan Fatimah, mai dia ada start jadi Fatty. Itu tak Fatty tu gemuk. Fatty apa Fatty keren. Dia jaga anak ni begitu ni. Allah Akbar. Nama nak jadi rupanya budak ni tadi, pemuda ni tadi, nama dia Muhammad Tawab. Waw alif ta. Tawab ni apa dia? Ya pula orang tanya ada bilang. Tawak ni apa? Tawak ni maksud dia Al-Batman, kelawak. Tawak ni maksud dia kelawak. Nama sedap, Muhammad Tawak. Rupanya malaikat gelap pun nama dia kelawak. Ini kelawak malam biasa. Kelawak ni melewat waktu malam biasa. Ada kelawak terbang siang. Belaga konyok jatuh. Habis jatuh semua yang terbang siang. Dia marah bila anak dia keluar malam, tapi anak dia nama kelawak. Tuan dia jaga masa. Jadi kamu dia tak mula tak apa, nak mula ketak tengah mawar, tapi dia mula ketak tengah dinding. Menamakan anak. Dan yang keempat, bawalah anak tu pada jalan yang Allah redha. Anak dikata kalau macam tu tuan, ayah saya terlebih dahulu durhaka pada saya. Sebab pertama, ibu saya perempuan kabaret, tapi ayah saya tak pernah didik ibu saya. Kedua, dalam kandungan. Ketiga, bila lahir, nama saya Tawab, saya tidak diberikan nama yang baik, sedangkan nama saya Kelawak. Dan yang keempat, ya ayah saya ahli masjid, ya ayah saya dekat dengan surau, ya ayah saya berjemaah di masjid surau, tapi kami di rumah dia tak heran pun. Mak saya pun dia tak heran, kami anak-anak dia pun tak heran, tak dibawa kepada masjid dan surau. Jadi saya tertariklah dengan Tuan Pengarah sebut, buah kita zaman dulu dengan buah kita zaman lain. Dulu main pistol peluru beban di Kelantan minggu tu tuan, pistol senapang peluru beban, buah yang amat lari rata kampung. Buah pelam orang, buah pelam kita. Lalu tengok ada buah pelam Apple. Dulu kita buah pelam Apple kan. Dah nampak dah. Ambil dia tak kira, orang pun tak marah. Tuan pelam tu kata hang nak ambil makan je dengan mazhab, betul tak? Lah dia tak erti dah. Lah dia kata bagusnya anak darah aku ni duduk dalam bilik tak keluar. Dia kata betul kan? Dulu ya. Baguslah anak terona aku ni tak keluar mana duduk dalam rumah. Tu lagi bahaya. Yang tu lagi bahaya ni. Mana ada budak lah ni darjah 3 pada hari ni dah, sebab dia nak Allah uji. Ada juga kebaikan dia, rahmat. Kita pun dekat. PDPR ni bukan cakap nak buka video tu, bukan cakap anak kita pula kena erti. Tak pernah buat semua hidup. Kalau tak ada PKP baru-baru ni agak-agak mak kenal kau Webex tu apa dia, Google Meet tu datang apa tobat dia tak tahu kan. Lepas PKP lah baru kenal, oh ni cikgu kemas bersama lah saya sebab. Dia kan.
dah marah bersama, saya bersama. Kalau tak ada PKP hari itu, tak ada meeting online, tak ada penggunaan Webex, Google Meet, ustaz pun ceramah, jabatan-jabatan kerja sebut, tapi ceramah dengan Webex, ceramah dengan Google Meet. Tengok apa tengok. Kadang hang tu pula tutup gambar. Nak nama nak mana syok macam ceramah ni syok lah, ada gelak, ada boring, ada orang tunggu ustaz jadi dia minta mendengar mawar. So dia tu tuan kita tahu. Tapi syok lah kau jaga tuan-tuan. Benda ni ibu ayah sebagai persediaan, walaupun kita galakkan dia kena beli zaman dia. Tak boleh zaman dia. Betul tak? Tak boleh. Oi, anak saya tu dia bandingkan hak kakak 128 gig, hak umi 128 gig, hak bapa 128 gig, hak dia 64 gig yang menaji. Tu dah jadi 5. Hak adik ni paling lekeh, dia tak mau adik nak 128 juga, mampu Tak boleh zaman dia. Kita nak dia teroka nanti ke depan 5.0 dengan upgrade lagi masalah. Tapi kena hati-hati, kita kena cerdik, kena ambil telefon walaupun dia berpasut ke apa-apa, kena buka. Dia ada satu dalam ni history kita boleh tengok. Jangan tuan, kita kata bagus dia duduk di rumah, tapi sekali dia tekan bawa gaya lah, nak tahu tak? Macam gelap sap dia faham tu. Dia type saja dalam tu bawa gaya lah, hak keluar tu subhanallah, semua orang susah. Kata orang kaya. Dalam bukan try, saya bukan nak try, saya dulu di Mata Mahmud Guru Kaunseling. Budak ni hafaz 17 surah Al-Quran. 17 surah, tapi satu ketika bila dia jadi imam tarawih dia lupa. Kita tercari dia, pasal apa dia lupa? Tu waktu mula-mula smartphone ni, zaman smartphone tu mula. Tangkap dia, kita ambil handphone ni, kita tutup dia memory card kan. Kita plug memory card, masuk dalam pada card reader tu, tengok rupanya damak tu semua, damak orang miskin. Budak hafal 17 susu ni di maktab mana tak apa. Budak baik, budak sangat baik. Hanya dia dapat tahu. Ustaz tengok dia dah buka, hang bukti kita tengok. Kau buka tengok. Wah. Dia tak pasal display. Tengok seorang-seorang pun. Betul-betul astagfirullah. Panggil dia macam mana, dia kata waktu tu 1 5 ringgit dapat 20 gambar. Subhanallah. Ini cabaran-cabaran yang ibu ayah. Walaupun kemajuan tak salah. Sebab dalam ni kalau detek macam anak kita SPM, percubaan SPM Negeri Perak, dia akan keluar soalan. Kita boleh download, kita boleh print. Pendidikan dalam ni subhanallah, walaupun kecil, tapi pendidikan dia merentah satu dunia. Tetapi untuk pusingan awal ni ibu ayah, kita juga kena bersedia era digital 4.0. Cabaran dia cukup macam-macam, mau ataupun tidak, kita kena bersedia. InsyaAllah jumpa di pusingan kedua. Allah. Itu baru pusing yang pertama. Okay. Jadi kita nak bagi momentum pada soalan daripada Ustaz lagi. Bagi dia apa ni pula okay. Kita tengok saya tertarik yang Ustaz sebut tadi. Kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi ini terus berkembang dan sangat pesat. Dan kita juga akan berhadapan dengan 5G yang akan tiba sedikit masa lagi. 5G. Kadang-kadang kita di kampung ni belum 3G pun tak lepas lagi. Nak main dah 5G, 5G. Tadi pun Ustaz sebut tadi, bila generasi 64 gig ni dia slow sikit. Memang tak ada ni dia. Kalau kita masuk ayat ni nak cawan kecil, dia tak ada nak pusing. Dia jadi slow. Lebih lagi dia loading, lepas tu dia keluar loading. Sekarang ni 128 tu pun slow. 256 macam Puazana kita tu 256 512 gig dia. Jadi dia punya masuk tu belum tekan dia dah masuk. Itu istilah dia. Belum tekan tu dah masuk. Apa masuk dia? Masuk dia. Jadi sebelum tekan, maksudnya kita tak perlu tekan. Kadang-kadang tu voice kita pun ada record. Kita voice. Saya pengalaman anak saya umur 2 tahun. Dia tak reti nak menulis, dia tak reti membaca lagi. Tapi dia boleh search dalam YouTube. Apa yang dia buat?
Dia pakai voice. Pakai voice. Pony. Keluar gambar dia berminat pony. Keluar semua benda-benda yang melibatkan pony. So maksudnya, itu kata zaman yang maju ni, sebelum tekan dia dah keluar. Memang kita tak tekan lah. Kita tak perlu tekan lah. Kita boleh menggunakan. Jadi apa yang saya nak kaitkan, perkembangan teknologi ni sangat pantas. Dan untuk itu juga kemas juga pun orang kata tak lekeh Ustaz. Tadika kemas juga pun tak lekeh dah. Kita dah pun memulakan satu program yang dikatakan pendigitalan di Tadika kemas. Jadi cikgu-cikgu, pertama sekali cikgu-cikgu akan disediakan dengan peralatan dan juga dengan kemudahan. Bermula daripada cikgu, lepas tu anak-anak juga akan didedahkan dengan proses pembelajaran. Bukan kata di rumah saja. Sebelum ni kita PDPR duduk di rumah belajar. Sekarang ni secara fizikal di sekolah pun di Tadika kemas ni akan menggunakan konsep digital ni. Maknanya budak-budak mungkin akan diberi dengan tab. Budaya itu kita dah mula. Dan untuk makluman semua juga di Kedah ni sudah ada beberapa tadika kita yang telah pun disediakan dengan wifi lah. Jadi bukan kata balik Tok Wan dia ada wifi. Lepas ni kalau nak tanya, nak masuk tadika kemas, tanya dulu cikgu sekolah ni tadika ni ada wifi tak? Cikgu lepas ni sudah ada beberapa, setiap daerah dah ada dah. Kita dah mula pun di Kedah sendiri dah mula Ustaz. Mana kawasan-kawasan yang ada liputan Unify, kita dah masuk dah. Jadi kita dah mula. Jadi Ustaz, bila perkembangan itu berlaku, saya nak sambung tadi kesinambungan yang Ustaz cerita tadi. Macam mana kita nak membantu ni? Kalau kita boleh share Ustaz, nak bantu ibu bapa ni untuk kita nak mendorong anak-anak ni supaya lebih kreatif kan. Di zaman IT ni Ustaz kata tadi, Ustaz tak pandai buat video, tapi bagi kat anak, itu mungkin salah satu contoh. Dan mungkin Ustaz kalau kita boleh share lah bagi ibu bapa, macam mana kita nak membantu anak-anak kita, terutama sekali yang mereka awal ni, untuk menjadi lebih kreatif lagi. Sila Ustaz. Terima kasih. Baik, yang akan berehat Ustaz. Tak mau cakap. Baik, bukan saja ibu ayah, bukan saja ibu ayah, tapi kita ni kategori ibu ayah. Kita cikgu-cikgu kemas pun pendigitalan. Memang dalam mesyuarat kita di peringkat kementerian, kemas atau agensi yang sangat diperhati. Menteri kita hari ni Dr. Mahathir Khalid ni dia orang yang memang cukup diperhati kemas. Dan era digital ni memang sangat diberikan penekanan. Memang tension, dia tak tahu. Cikgu-cikgu pun tension, gambar yang 50 and above. Ini fakta, bukan kata cikgu kemas je, cikgu di sekolah kementerian semua tension. But we have to accept cikgu. Boleh tahu. Boleh tahu. Sejuk jangan berhilang. Kan? Kita kena, sebelum kita memberikan suntikan digital pada anak-anak, kita terlebih dahulu mau tak mau kena buat. Terpaksa lah ibu-ibu yang kita jarang search, dan dia tak ada masalah yang tak ada penyelesaian. Anak saya ajak saya sekali, okey bapa tak tahu ni, tak ada masalah. Bapa just Google, search YouTube, cari macam mana nak buat TikTok, macam mana nak buat TikTok, macam mana nak buat itu, nak buat ini, semua ada dalam ni. So the first step untuk kita membina anak kita yang kreatif, ma ayah la budda an takuna, itu bahasa Arabnya, bahasa orang putih kata whether you are like or not, you have to. Sama ada kita suka ataupun tidak, kita kena kreatifkan dulu diri. Kena kuasai, walaupun tak banyak, bolehlah tunjuk ke anak, kata mak mau reti walau tak kira. Orang Kedah bahasa dia nampak macam tu, orang boleh faham pun, Penang Kedah lebih kurang kan, walaupun KL kan tak ada air dia, mana ada orang Kedah PKL nak dia yang nyok konon nak mengelkan diri je. Dah tahu tak apa, air kelapa satu nyok lebih. Kawan tu, orang Kedah duduk sana dia
tuan cakap Kedah lah. Air kelapa satu nyok lebih. Baik, itu nombor satu. Pertama, mau ataupun tidak kita kena tahu. Yang kedua, dalam nak menggalakkan anak kreativiti ni tuan-tuan, kita juga kena, dia sometimes kena tunjuk bodoh. Bukan bodoh macam ni, contoh yang saya tadi. Kita tahu, bukan tak tahu setakat nak buat video kecil-kecil, tapi kita nak test penguasaan anak kita tu. Nah, baba bagi gambar statik, baba ceramah sekian, adik combine buat video. Boh tajuk, boh tarik ceramah tang mana, buat macam ni, baba nak iklankan dalam YouTube, baba nak post dalam status. Kena tahu benda digital. Dia buat, dan bila dia buat, jangan lupa bagi pujian. Walaupun hasil tak terang mana pun. Hasil tu kalau jual di pasaran RM25 duit je. Kan, RM25 duit je, tapi dia proud bila ayah dia kata, ya di bapa pun tak aktif, betul ni, adik belajar lagi. Dan macam yang, ialah, mau tak mau tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, antara syarat dalam nak mendidik anak, akhi, lan tanal al-ilma illa bisittatin, ada 6 kaedah. Dalam nak mendidik anak, tak kira lah era apa sekalipun, salah satu dia kata apa? Belajar. Selain daripada suhbatun ustazin, selain daripada kesungguhan, selain daripada kecerdikan, dia ada satu term, dia sebut belanja. Jangan kedekut. Betul, faham. Kadang saya di belah ponderan, isteri saya juga cikgu, kadang kesian tuan. Mama, WhatsApp ke cikgu, minta maaf lah, anak saya tak masuk kelas. Pasal apa? Pasal telefon saya 1, anak 10. Telefon saya 1, hang ngaji saya 3. Waktu yang sama kakak sekolah menengah SPM nak pakai juga, anak darjah 6 nak pakai juga, telefon 1. Gerak-gerak kadang-kadang pakai telefon port, tapi orang kampung orang motor ni bukanlah pakai telefon mahal, pakai telefon RM500. Jadilah. Tapi mau tak mau kena faham ibu ayah, kita susah lagu mana pun kena ada peruntukan kewangan untuk anak kita. Have to. Sebab zaman dah tak boleh lari dah. Nak masuk bilayah nak pergi Chin boleh RM5. Dia dah tak boleh lari. Buat lagu mana kena ada tabungan, kena ada simpanan yang ni khusus, tambah lo ni aku kena letak dalam kepala aku. Era digital, mau tak mau anak aku kena ada. Korbanlah macam mana pun. Kita percaya tuan-tuan, dengan keadaan lagi 2 tahun PKP, 2 tahun. Kalau kita simpan sebulan RM10 untuk anak kita, 10 bulan dah RM200, 20 bulan dah RM400, boleh beli dah. Tapi kesungguhan kita tu di mana? Kesungguhan kita, ialah mungkin tak ada Astro bayar, tapi dalam ni ada, insyaAllah. Kadang kesian di kawasan-kawasan yang tak ada coverage, terpaksa pergi belajar di tepi jalan. Banyak isu-isu macam tu. Tapi semua itu adalah jangan dijadikan sebagai satu halangan. Tak boleh. Kena, mau tak mau pun kena. Pilih dia panggil apa tu? Pusat komuniti desa kan? Dia ada pusat jalur lebar. Di situ ada coverage yang cukup untuk anak kita belajar dan sebagainya. Tapi apa pun ibu ayah kena cakap dulu. Tak ada alasan. Dan galakkan dia. Selalu bersama dengan dia. Ambillah masa, macam apa mahu sebut tadi, walaupun dunia dia ada dunia bisnes, ada dunia anak-anak, kepentingan diri tak sah. Yes, kepentingan diri bila anak kita dah semakin besar, apatah lagi cabaran yang semakin. Dulu tak tahu pun. Itu baru kita kata digital. Hak silibus anak-anak. Cuba tuan-tuan pergi tengok, budak darjah 2 hari ni kena buat karangan anak. Cabaran guru kemas sangat hebat. Sebab dia masuk darjah 1, mau tak mau dia kena boleh baca dah. Bukan setakat kena huruf. Jangan sampai orang kata, apa ni darjah 1 masuk 7 tahun tak boleh baca lagi, 8 tahun tak boleh baca lagi. Tadika mana tu? Tadika kemas sekian-sekian. Okay. Walaupun kita tahu masa yang kita berapa jam ya. Masuk pukul 7, dia keluar lagi pukul 12. Itu je masalah kita. The rest dengan ibu ayah. Tapi tak boleh. Ni saya bagi dua jalan lah. Satu untuk ibu, satu dengan cikgu. Dua, sebab ini berlaku. Guru saya, cikgu isteri saya, cikgu sekolah rendah. Kan, kadang, sorry lah, bukan cikgu ni tak baik dah. Tapi sikap manusia menyalahkan orang lain ni biasa. Dia lupa satu jari dia tunjuk ke orang, 3-4 jari patah balik naik dia. Satu jari tunjuk ke orang, dia akan cuba blame orang lain. So cabaran kita guru-guru kemas dan ibu ayah, jangan takut untuk hantar anak-anak ke sekolah kemas. Sebab apa? Ni, dua-dua orang ni pun hasil daripada Tadika Kemas. Seorang Pusawam Jaya, seorang Jaya Liao. Puan Mawar dia jual tudung, belajar nak jual Liao. Saya, modal saya banyak cakap.
Tak ada pula model banyak pun. Tapi kami dua-dua hasil daripada tadi kata. So ibu ayah, sekali-sekala macam Umar kata tadi, kita kena duduk dengan anak walaupun dia kecil lagi. Carilah dalam YouTube tu, tuan-tuan tekan kaedah buat video, kaedah buat TikTok, dia panggil apa tu? Dia panggil? Tutor. Nah, pengajaran buat TikTok duduk dengan dia. Walaupun tengok OPP tapi tengok dengan dia. Pegang dengan dia, bagi pengajaran dengan dia. Benda-benda ni semua dia boleh membina kreativiti anak-anak dan kena test dia. Bila test, bagi penghargaan kat dia, baru dia shock. Saya nak sebut dua benda lah tuan-tuan. Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab dia Usul Dakwah, ini dari sudut Islamik, dalam nak membina diri, tak kira lah era digital ke era apa-apa, sebab Islam ni available sepanjang masa. Syekh Abdul Karim Zaidan dia kata, dalam nak membina diri dan rumah tangga kita, keluarga kita, apa pun, tanya kita 3 soalan. Selalu kita bertanya dalam diri kita 3 soalan. This very important 3 questions. Ask to ourselves and ask to our kids. Nah, apa dia? Pertama, man ana. Man ana? Who am I? Betul, who am I kan who I am. Antam dalam buku, who am I kan who I am. Antam dalam. Siapa aku? Dan tanya anak kita, man anta, man anti, man antum. Hampa siapa? Kita siapa? Yang kedua, walimadha jita, untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan soalan yang ketiga, wa ila ainal masir, ke mana kita nak? Okey, apa jawapan dia? Man ana. Dalam konsep kita sebagai hamba Allah, jawapan dia kita ni hamba. Ini adalah untuk bind. Maknanya walau anak kita berjaya macam mana pun, dia ada kaedah bind yang mengikat dia dari sudut undang-undang. Man ana, aku ni pelajar. Man ana, hari ni aku berada sebagai seorang pelajar di era digital. Man ana, aku hari ni ibu ayah yang terpaksa menerima hakikat aku adalah ibu ayah yang kena mendidik anak-anakku pada era digital. Sebab zaman berubah. Kalau kita nak duduk di zaman lama pun tak ada mana, tahu dah tak? Nampak tak? Walimadha jita, untuk apa aku diciptakan? Allah bagi anak aku ni untuk aku pastikan dia berjaya. Dan hari ni dia berada di ruang digital. So, kena duduk di situ. Dan nak bind dia, kena ingat cek. Walau cek seorang usahawan, walau cek seorang yang rajin bercakap, walau cek seorang pengarah, walau cek seorang menteri, walau cek apapun, wa ila ainal masir, kita nak pergi mana besok? Jawapan dia apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mai daripada Allah. One day kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya faham lah tuan-tuan tengok saya apa kita nak mawar pula, insyaAllah. Baik Ustaz, kita tengok Ustaz huraikan tadi, walaupun zaman ni bukan zaman kita, zaman hari ni pun bukan zaman kita, bukan zaman kita. Saya sebab mana pun kita akan rasa, saya sendiri pun Ustaz, rasa macam dah advance sangat lah. Tapi bila berhadapan dengan anak, kita rasa macam ada benda yang kita tertinggal. Ada benda yang kita tertinggal. Saya teringat apa yang Ustaz sebut tadi, ni peranan kita, ibu bapa, mungkin juga pendidik-pendidik. Saya teringat Yang Berhormat Menteri kita semasa majlis perasmian kompo di Nakor baru ni, dia sebut kalau kita nak suruh mak ayah ni belajar balik, berat Ustaz. Berat. Kalau kita nak sambung telefon dengan anak seorang bayi, nak faham tu berat. Memang dia kalau empuk telefon jadi empuk orang, tak boleh lah. Sekurang-kurangnya kita memberi galakan. Itu yang Ustaz sebut tadi, kita memberi galakan dia dan juga sokongan. Kita galak dan kita sokong. Sokong maksudnya dari segi material tu kena ada, kemudahan tu kena ada, dan tahu sikit-sikit pun dah okey. Sambil-sambil kita buka Google, Ustaz sebut tadi YouTube ke apa kan, buka dekat Google tahu kan? Ya, silap tu. Silap? Orang apa saya panggil Google. Cari tu, at least kita dapat maklumat. Saya selalu sebut di mana-mana saya pergi pun, saya selalu sebutkan dengan cikgu-cikgu pun saya selalu sebut juga, kita kena update dan upgrade.
Sentiasa kena update. Walaupun benda tu simple, kita kena update dan kita kena upgrade diri kita tahap. Jadi itu sebab kata ibu bapa peranan kita, walaupun kata ini bukan zaman kita dah Ustaz, bukan zaman kita dah online, tetapi kita kena faham apa itu online dan kita kena sokong dia melalui, mungkin Ustaz kata tadi ya, kita bagi peralatan dekat dia, korban lah. Dan kita kena galakkan dia supaya menggunakan, at least duduk sebelah dia dah rasa macam dah. Dan pendekatan yang Ustaz buat tadi pun saya rasa mungkin kita boleh ni lah, buat-buat macam dia tak reti sikit kan, dia suruh dia buat. Jadi dia pun, kita pun kalau orang puji sikit kan, terasa macam tu. Walaupun tak tahu mana pun, tapi rasa lah. Jadi pemahaman saya nak buat lagi kepada ni, kecanggihan sekarang ni, kepantasan dari segi maklumat. Kita nak menuju 5G dah sekarang ni, hampir dah ni. Adakah dari segi bila dari segi kita nak didik anak, nak membentuk anak ni, adakah sebenarnya membantu kita ataupun lebih banyak buruk daripada yang baik? Ada segi mawas sendiri lah, dengan adanya gadget, dengan ada mudah pencapaian ni, adakah lebih mudah pada pemawas sendiri ataupun sebenarnya kita kena tahan benda ni, kena kontrol sangat-sangat sebab banyak keburukan daripada yang baik? Silakan. Cabaran dia tu of course lah, kita sebagai parent, sebagai ibu bapa kena bersedia hadapi segala cabaran yang ke depan ni, advance ni, orang kata 10 tahun lagi, 5 tahun lagi canggih lagi, teknologi lagi canggih lagi, budak lagi advance lagi budak. Saya nak cerita sikit saya punya persediaan lah, orang kata macam Ustaz tanya macam mana saya letak nama anak saya Mariam. Ada sebab, ada cerita dia di mana sebelum saya mengandung, sebelum saya pregnant, persediaan saya ni macam-macam lah. Jadi di mana masa saya mula dapat tahu saya mengandung, terang saya kata saya tak pandai mengaji. Jadi saya kena muhasabah diri, dekatkan diri dengan Tuhan pertama. Kedua bersyukur dah mengandung, Allah bagi satu rezeki yang orang kata ditunggu-tunggu. Jadi sedikit sebanyak saya kata saya kena belajar mengaji. Sebab apa? Allah dah bagi hadiah lah dari Allah, kata rezeki saya sampai. Dan benda pertama saya belajar mengaji, dan surah yang saya belajar itu adalah salah satu surah Maryam, di mana saya belajar surah Maryam ni bukannya orang kata lagi, banyak ada cerita di sebalik surah Maryam ni, di mana Nabi Zakaria dengan isteri dia dah umur 90 tahun, tak dapat anak lagi, tak mengandung lagi, dah beruban, orang kata dah tua, mana mungkin Allah bagi boleh mengandung. Tapi akhirnya isteri Nabi Zakaria mengandung dalam masa dah usia tua. Jadi saya sendiri orang kata jangan putus asa sebagai ibu bapa yang suka mengandung kan. Dan di mana saya jadi kuat, saya kata Mariam ni seorang wanita yang kuat. Saya berharap satu hari saya akan kuat seperti mana Mariam, dan anak saya pun kuat seperti dalam surah itu, insyaAllah. Jadi saya study, sebab tu saya kata alhamdulillah, saya dari situ saya mula mengaji tu. Tak adalah nak jadi hafizah tu, tidaklah, orang kata boleh belajar. Jadi di mana sambil saya mengaji, saya bercakap, orang kata mengaji sekali bagi anak dengar. Di mana dan Prof Hamid pesan kat saya, at the same time belajar 4 bahasa. Saya kata 4 bahasa macam mana? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, Mandarin, bahasa Cina. Belajar yang basic supaya dia mendengar. Baby ni dalam kandungan dia dengar benda yang simple-simple. Wahid, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Walaupun benda ni bagi benda saya baru, saya sebelum ni mana saya boleh cakap Mandarin ke bahasa Arab ke. Jadi saya pun jadi macam saya kata lah, guna YouTube belajar persediaan tu. Oh macam ni. Dan cuba tengok nanti bila anak kita keluar nanti, contohnya pasal lagu. Saya tak pandai bahasa Arab, saya pasal lagu Amidah, Mesir punya penyanyi Arab. Bila kita pasang, dia macam mencari
betul apa yang saya buat tu. Dan sampai persediaan antara yang Dr. Fazila Kamsa pernah pesan kat saya, anak saya ni budak-budak tidur nanti, tak kisah dari baby sampai dari umur besar, baca surah Al-Nashr dan tiup di dia. Nanti Ustaz explain kot kenapa dan saya sendiri tidaklah belajar tinggi mana, jadi saya nak anak saya ni menjadi seorang doktor, insyaAllah. Saya pun Google sekali, orang kata Google macam ni lah, how to be doctor kids, belajar, beli dekat dia set doktor, dan Alhamdulillah saya nampak kemajuan tu, orang kata perkembangan tu sangat sukses, di mana dia pun berminat nak ke arah situ, explore situ. Dan at the same time saya pun kena upah dia lah, beli makeup dekat dia ada table makeup semua. Apa yang mak ke kita, dia orang kata melihat apa yang kita buat. Jadi saya share dengan tuan-tuan dan perempuan semua, benda yang proses ni, persediaan bukan anak saya, kita yang kena physical, mental tu kena bersedia. Kita nak bawa anak kita tu ke mana, dan kita kena sentiasa berkorban diri kita, di mana kita terpaksa, kena tengok apa yang anak kita. Memang perkembangan ni memang betul, era digital ni kita kena tengok. Dan yang pasti jangan kena download YouTube Kids tu, kena pantau lah, sebab YouTube yang biasa ni macam-macam. Bila kids ni dia akan tengok yang kids dia, bukan saya nak suruh tengok YouTube sepanjang masa. Kita kena bahagi, sebab biar dia belajar. Sebab saya tak pernah cakap Mandarin, tak pernah cakap bahasa Arab, jadi dari situlah dia belajar. Alhamdulillah budak ni cepat absorb, dia banyak belajar di situ. Jadi di situ nampaknya kalau kita kepantasan teknologi itu sebenarnya, kalau kita kawal, kebaikan tu tetap ada, ya. Untuk itu sebab kita kata ibu bapa ni pertama sekali kita kena faham dulu. Faham, dan kalau kata kami pun tak reti nak buka YouTube, tak reti, at least kita pun tahu lah ada YouTube tu, TikTok ni. Kadang orang ajak kita masuk sosial media tak. Tapi sebelum tu jadi semua dia duk tengok muka ni, tak dia duk tengok muka penceramah apa semua ni. Tengok ada 2 kali pintu muka pintu sebelah tu. Orang ada bawa hadiah. Dia nak bagi kepada orang yang nak tanya soalan. Siapa nak tanya soalan? Ya. Masalah dia lelaki ni. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Berada, yang bahagia Ustaz Syami, yang bahagia Puan Mawar. Saya ada satu soalan. Sebenarnya soalan ini nak tanya bukan pasal hadiah tu. Itu yang pertama lah. Jadi kembali kepada apa yang disebut oleh Ustaz Syami tadi, saya rasa semua menghadapi benda ni lah. Ya, teknologi semua ni memang banyak membantu, tapi bila disalahgunakan dia akan membawa keburukan kan. Saya rasa benda yang kita hadapi masa hari raya apa ni, sebagai contoh, yalah, bila adik-adik sepupu sepapat balik ke KL ke mana kan. Jadi saya rasa semua orang hadapi kot benda ni. Bila macam tadi lah, kalau Tok Wan kalau orang pakai kata awal tu menjadi satu masalah, satu kekanan yang duduk di homestay, yang duduk di hotel kan. Jadi itu nampak keburukan kan. Cuma dari segi saya punya soalan adalah macam mana Ustaz untuk kita yalah, kalau kita nak tegur kadang-kadang sepupu kita, sepupu bapak kita kan. Macam contoh kata anak-anak kita dah nasihat dah. Okay, balik kampung no more handphone, no more ni. Kita berfamily lah kita kata kan. Jangan banyak nak sambut raya kan. Jadi bila ramai-ramai ni ada yang asyik main telefon ni, pengaruh tu
Tak telefon ni dia kuat kalau dia kan. Kadang-kadang kita macam mana kita nak nasihat ataupun nak bagi nak hadapi masalah ni. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit pandangan. Ya, terima kasih. Okey Tuan, tapi sebelum tu isteri dah ada kan? Isteri dah ada. Dah ada. Sebab kita nak bagi tudung tu, kita nak tanya tu. Itulah sebagai saya berhati kat dalam saya beli kan. Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, soalan dia Ustaz kadang-kadang kita bergerak juga bukan kata di situasi tu lah soalan dia tu bila ketaruh dia bila time raya. Kadang-kadang kita pun jumpa kawan-kawan pun duduk semeja tapi handphone lain-lain. Duduk semeja tapi handphone lain-lain. Ustaz, macam mana Ustaz kita nak mengatasi isu dan sekurang-kurangnya orang kata mungkin nak update Ustaz tengok buat ada penting WhatsApp mungkin okey lah. Ustaz silakan Ustaz. Susah. Nak habaq kat depa apa balik rumah tuan esok tak telefon tepi ayat yang sesuai sembang. Kalau saya kata ni saya sebut tadi reunion kononnya student kita di industri dulu jumpa 10 orang. Lama tak jumpa ni. Tapi sama dengan order dia tarik sebelum dia tarik sampai masih bisa cakap juga tapi tengok handphone. Tak ada dah dunia sangat jauh lah. Tak payah. Apa yang Allah bagi hari ini kita kena sedar dan kita menyedari dia. Sebab tu elemen yang paling penting kita terima tetapi kita kawal. Benda yang paling penting terima dan kawal. Apa maksud terima? Mau tak mau dunia lah dah sangat berbeza. Tidak. Dan kita sebagai mak ayah pun kadang-kadang kecil hati juga sembang dengan anak. Anak duk main rumah ada wifi. Yes, anak duk main. Kita tanya dia tengok apa kita? Tak, sambil dia tengok UPP ni, dia jawab, tapi sambil tengok UPP, zaman tu macam dah jauh sangat dengan kita. Kita terima, tapi kena ada ejen kawan. Mau tak mau, balik kepada akar dia. Mau tak mau, tadi Mawar tanya saya, dah berbisik, betul Ustaz bisik apa Mawar tadi kan? Tapi macam Jack Sepatu kata, Mawar tadi sebut, kena cakap bahasa Inggeris, bahasa Melayu kan. Saya saja sebut bila jangan sampai melawak kan ni. Kan dia sepatu kata bahasa Inggeris kata aku sayang kamu, dia kata apa tau. Aku sayang kamu bahasa Inggeris kan. Kali itu. Tu jangan saja sikit nak cuba. Tu bahasa. Tak nak kenapa kata. Lu. Tu seronok tuan. Dia forum ini seronok. Dia bukan kita forum yang dia santai. Dia yang pertama terima dan ada izin kawalan. Dan yang kedua, mau tak mau tuan, kita kena balik kepada asas. Kembali kepada asas. Tadi buat antara benda yang diamalkan surah Al-Insyirah, Alam Nashrah kan. Kita tengok saya jadi di awal tadi, mungkin kita pun dah dekat penghujung-penghujung dah. Buat apa nama Tuan Malah aku sebut tadi, tengok pintu. Tu guru saya kata, waktu hang mengajak orang, tengok dua keadaan. Pertama, tengok jam ke tak. Tapi hebat, orang rumah hari ni tengok jam tak langsung. Kalau kau tu kira orang tengok jam, saat-saat tengok jam kena berhenti. Tak berhenti juga dia tengok pintu. Tak berhenti juga seorang pula. Tapi Puan Mawar cerdik, dia dah bagi tudung pakai temu. Umar Al-Khattab, saya sebutkan tadi, dia adalah orang yang paling kuat menentang Islam, betul? Sehinggalah kemuncak dia nak pergi bunuh Nabi. Dalam perjalanan nak pergi bunuh Nabi ni, sampai di pekan orang kata hang nak bunuh Muhammad, buat apa? Adik hang di rumah pun dah masuk Islam. Adik hang di rumah pun dah masuk Islam dah. Dia balik rumah, dia pergi tengok adik dia dengan suami dia. Ketika dia sampai di rumah adik dia dah baca Quran. Dia masuk rumah, dia kata, "Mai, aku nak tengok hang baca apa?" Dia kata, "Tak boleh, abang tak suci. Nak pegang Quran kena ada wudu. Abang tak suci." Dia nampak adik dia, Quran jatuh. Dia ambil Quran tu dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, dengan mukjizat Al-Quran. Quran tu terbuka pada surah Taha. Surah, memang kebetulan tadi adik dia baca surah Taha dan dia pegang pun dia buka, kena pada surah Taha. Ayat 1 sampai ayat 5. Kan, Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. 1 sampai 5. Hadis mau tak mau bila sebut kata mau, bila sebut kata ayat kena hafal. Balik cari surah Taha 1 sampai 5. Pasal apa? Umar Al-Khattab dengan izin Allah, dengan mukjizat Quran, dengan kelebihan Al-Quran surah Taha ini
kena tang tu, dia suruh balik adik dia baca. Bila adik dia baca, terduduk dia. Daripada dia berdiri, muka cengih, bengih, dia terduduk. Dia kata, bawa aku jumpa Muhammad. Adik dia tak boleh. Bawa aku jumpa Muhammad. Adik dia tak boleh. Bawa aku jumpa Muhammad. Sesungguhnya aku bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Dengan surah Toha, hati Umar Al-Khattab yang kerat akhirnya menjadi orang yang beragama Islam. Dan dialah orang yang keluar. Aku isytiharkan Islam, aku terang-terangan. Kan dulu kita penyebaran dakwah Islam secara sulit. Dia orang pertama keluar, aku dah Islam. Siapa berani tentang Umar Al-Khattab ni bukan saja manusia takut dia, iblis takut. Dia jalan ni, lorong tu iblis clear. Kalau kita jalan, iblis ikut belakang kau. Kalau mahu jalan, tak tahu. Tapi kalau kita ni jalan, iblis ikut belakang kau. Umar Al-Khattab dia jalan je, iblis menyimpang. Surah Toha. Nampak dah guna surah Toha. Tadi Mawar kata surah Al-Insyirah. Baca di bubun anak nak tidur, betul. Surah Toha nampak mana tidur? Ada dengar dah? Bawa. Sama juga kalau anak kita kecil, waktu dia nak tidur ke, waktu pagi ke, baca tiup di bubun. Cikgu-cikgu tadika amalkan. Cikgu-cikgu di tadika kemah ni nak bagi anak kita minum, habaq kat pembantu kita waktu nak rehat tu, baca surah Toha 1-5, buat ayat susu ke, buat ayat Milo ke, buat ayat teh ke, tiup ke ayat tu. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anakku ini sehebat Umar Al-Khattab. Cerdik mereka dunia akhirat. Subhanallah. Bayangkan hari-hari cikgu baca tu. Cikgu-cikgu kemas baca. Anak kita keluar ikhlas ni. Mereka keluar, kita mengajak mereka tentu. Esok 20 tahun dia jadi engineer, dia jadi doktor, dia jadi penceramah. Pahala yang dia buat tu dapat kat kita. Masya Allah, kita ni tua lah, pencen lah. Saya ingat lagi, mana cikgu Amah ada lagi lah. Ada ingat tak sihat kan? Ada Tin Amah, cikgu Amah tu lah yang mengajak saya tadi kau 2 tahun. Kenal tak? Kata kenal tak? Kata orang lama kan? Cikgu Amah, dia jalan stadium kan? Dia jalan stadium. Cikgu saya tadi kau dulu. Pahala yang kita buat dulu dapat ketika sampai kita dalam lubang kubur, dia buat baik. Subhanallah, dapat kita. Memang payah nak temukan. Tapi balik pada akar umbi, Toha tiup di bubur dia. Tiup di bubur berapa kali sehari? Bukan makan ubat 3 kali sehari. Kalau makan ubat tak apa, 3 kali sehari. Itu makan antibiotik. Dia tak kira malam siang, lagi larat baca. Ustaz, kan bini orang perempuan ramai nak baca kat suami boleh tak? Ada tak lelaki bini sini? Jujur. Ibu kemain ke siapa ada suami isteri tak? Ada main mak ayah ada tak? Lekeh ayah ni. Mana? Ada mak ayah? Oh, tahniah tepuk sikit kat mak ayah. Payahlah yang main sembang. Ni saya sibuk cakap, kalau kita cakap taubat tak main. Pergi mesyuarat PIBG, mau. Mesyuarat di kampung, mau. Mesyuarat TBK, mau. Tidak. Fok tu pun nasib baik jadi pengurusi ya. Dengan jawatan kuasa. Tidak, tapi ada dalam ni pun cuba kira. Malu dengan aku lelaki tu. Tapi bila duduk dengan orang aku lelaki lah. Baca, nak baca kat suami boleh tak? Boleh. Surah apa Ustaz? Surah Toha. Nak baca kat isteri boleh tak? Boleh. Surah apa Ustaz? Surah Toha tu lah. Isteri nak tiup kat mana suami? Ni, suami duduk lagi pegang telefon. Kan? Jangan marah dah. Abang, mai cek tengok telefon. Jangan ego suami. Kompom dia tak lagi Suami boleh tengok telefon isteri, tapi isteri tak boleh tengok telefon suami. Pasal apa? I don't know. Ego. Minta ke Allah. Jangan takut. Minta ke Allah. Allah yang cipta suami kita. Isteri nak tiup kat mana suami tu? Alhamdulillah. Dan saya minta maaf bahasa kampung sikit lah. Baru nak main berlakon orang. Suami nak tiup kat mana? Katun tiup kat mana? Bencong layak. Basuh berai, bencong ledak. Dekat fizikal dia tu nak tiup kat mana? Telinga. Tiup di telinga tu bukan Toha, Tohmuh je. Beli gelemban angkor tu. Abang, boleh kau tiup telinga? Saya mampu. Bini kita tengah-tengah malam, kita tiup di telinga. Jem, Toha apa Toha? Tohmuh. Bila Tohmuh. Nak tiup tak nak? Gadah tak nak? Kabur.
Meletup dah kakak kamu ada faham dulu. Lakah sama naik tak boleh. Tiup lubang hidung. Lah, saya apa belah. Piramli cerita tu lama dah. Walaupun rumah tidak terkenal, tetapi lubang hidung tetap menjadi pekerjaan. Ya, lubang hidung. Tapi jangan makan buah hidung. Malam tu nak tiup dekat suami. Kata bini makan buah hidung. Dia betul. Ya, suami tidur. Agak katil benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Komok dengan listrik dulu. Kalau dia jaga, tengok-tengok bini nak buat apa ni? Saya nak tengok lepas hidup apa. Sebab tu ada syarat itu, jangan doa dah kedua. Pertama, agak Pertama, agak pelan-pelan. Kalau kati jadi tak gerak ni apa, kati rumah pemawat tak apa, tak gerak dia makin badan tak sedap. Kalau kati rumah saya sekali makin bunyi spring kau kerai. Kan? Agak tu pelan-pelan, suami pun tak rasa. Satu. Yang kedua, jangan pakai minyak wangi. Ni nak pinjuk dekat muka lagi, pakai minyak wangi je. Suami buka komentar wangi leha. Tak tahu lah. Yang ketiga, jangan pakai bedak juk fashion orang. Jangan pakai bedak juk potong buah timun bodi macam. Orang dia buat itu malam-malam. Anak mungkin terkejut lah mak masa apa. Buah timun di mata ni. Rambut kalau merebang tingkat elok macam tu orang dia lah pakai bedak juk buah timun. Rambut merebang bini tu Allah tu raya. Lepas tu jumpa Ustaz Sami, Ustaz bagi ayat apa awak abang ikhlas lah. Tak ada Ustaz. Ada macam tak ada terkejut. Kawan tu lemah jantung. Dah lah sakit jantung, terkejut jantung raya. Tak sungguh. Lawak-lawak juga. Tak sungguh tak tumbuh tak melata. Tak sungguh saya tak kata. Dan baca surah Tuhan tu tiup. Pasal apa dia hidup? Sebab saat waktu mana saat dia sedut nafas. Jadi benda tu terus masuk ke dalam hati dia. Tak gaduh telinga, tak gaduh tengkok, tak gaduh dada. Macam baca betul-betul niat. Bukan minta dia ikut cakap kita tak. Ya Allah, bagilah lelaki ikut cakap aku. Haram. Ni piamik pula jumpa Tok Omor. Nah, tiup Ustaz bagi suami saya dengar cakap saya. Tak boleh insyaAllah. Ada tuan-tuan sihir-sihir yang macam tu. Betul-betul lah tu kuliah sihir. Ya, ni sampai ada satu isteri dia bisa dia abang saya Ustaz pernah ambil kuku, ambil daki di ketiak dan daki di celah kangkang. Buat apa? Pergi jumpa Tok Omor siang, minta bagi suami ikut. Dia memang suami jadi bodoh. Duduk di rumah ibu, cakap dia macam lembu ni, hidung ni. Tapi untuk apa? Di sana tak ada bersyukur. So minta surah ya Allah, bagaimana engkau lembutkan hati suami aku, bagaimana engkau lembutkan Umar Al-Khattab, maka lembutkan hati suami aku, lembutkanlah hatiku, lembutkan hati anak aku. Ya, macam kata tu, waktu kita basuh beras kan, basuh beras ni baca Tuhan ya Allah, macam mana engkau lembutkan beras ni, macam itulah lembutkanlah ahli keluarga aku ya Allah, lembut diriku, lembut suamiku, lembut anak-anakku ya Allah. Ni dah sama dengan baca beras, sama dengan basuh beras, alim syarah 3. Dia kata orang, saya kat leher tu meluat loh. Apa ni? Tu pandang kita. Itu yang masuk ke anak kita tu, betul kita heran. Pasal apa anak kita katakan? Dan ingat Nabi kata, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Zaman apa sekalipun tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ya? Dulu kita ingat tak zaman-zaman dulu ni, kita hayal baby boh lagu apa? Awak. Zaman dulu ni lagu apa? Kasolah. Lagu apa? Duit cak makan tadi. Amboi laju sampai balik sana. Apa dalam baju? Mana ni semua zaman tu. Mana boleh sambung zaman tu. Tepuk amat yang dalam kupu-kupu. Dah tak ada dah. Cuba tengok orang hari ni. Ni era dia lah. Ibu-ibu muda hari ni tak ada dah lagu tu. Tak ada. Dia tak arti lah lagu tu. Dia buat apa? Sambil hayam-boyan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masya Allah. Kan? Sambil hayam-boyan. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saja segi panjang tu Ahmad pada dah. Saja pergi panjang nak test. Jadi insya-Allah tuan-tuan, era mana pun tuan abang, kalau kita terapkan asas Islami, wujudkan bi'ah Islamiyah, tak ada orang tanya kan? Lahan ni kan? Ada lagi. Ada lagi? Oh. Jadi dekat tu. Okey, baik ya. Ustaz dah sebut tadi, saya teringat ni ada satu cerita bahasa Arab ni sebenarnya mudah kan. Nak mula tu auzubillah. Bila kita buat kerja, bila siap tu surah Allah lagi. Bahasa Arab ke tu? Bahasa Arab tu. Okey. Itulah situasi ya, berbalik pada soalan tadi. Situasi global yang berlaku di mana-mana saja. Wak imam di masjid pun kadang-kadang tu bila semayang je dia tak boleh nak on handphone tu. Tapi di mana-mana pun pernah juga satu masa sebelum ni bila mesyuarat dia beri arahan masuk bila mesyuarat handphone dia letak dalam makul. Tapi bila bos tanya, pengurusi tanya ahli mesyuarat, maklumat ada dalam telefon. Maklumat ada dalam telefon. Tak jadi mesyuarat. Tak tahu apa. Lah ini kena bawa handphone juga. Itu mesyuarat yang boleh dikawal. Dah jadi masing-masing pegang handphone. Pegang handphone tu bukan sekadar, sebab handphone kita ni bukan sekadar komunikasi berhubung tu saja. Data pun, maklumat pekerjaan kita apa semua pun ada dalam telefon tu. Nota ceramah ustaz kalau tengok, ustaz tengok dia bukan dia tengok baca WhatsApp. Dia tengok nota ceramah. Contoh macam tu lah. Jadi berbalik kepada tadi, bila kita berjumpa, kita berada dalam keadaan tertentu di mana kita nak letakkan diri kita. Kalau kita masing-masing sedar diri kita, insya-Allah bulan ni akan ni. Tapi kalau tips untuk ni daripada ustaz tadi kata memang benda tu dah jadi masalah umum lah. Masalah umum. Okey. Kita ada soalan ni. Soalan nak tanya Mama. Okey. Soalan saya nak tanya Mama, bukan nak tanya Ustaz lah. Apa nampak sangat? Lupa soalan Ustaz jawab lama ni. Okey, terima kasih moderator. Saya nak tanya Puan Mawar, sebagai seorang usahawan muda, sebagai seorang usahawan muda dan juga sebagai seorang model, apakah tips yang mula-mula datang, maknanya ilham datang daripada Puan Mawar untuk melangkah ke alam bisnes bersama dengan ibu sebagai seorang tukang jahit lah. Macam mana datangnya ilham tu, dan yang kedua, bagaimana Mawar meneruskan kerjaya hidup sebagai seorang Mr. Papa dalam zaman Malaysia kita dilanda COVID selama 3 tahun, untuk memantapkan dan memadukan bisnes yang agak down. Bukan kata Puan Mawar sajalah, orang lain yang ceburi bidang dari segi fokus dari segi tudung. Tudung ni adalah beralih daripada musim ke musim dengan berbagai design. Macam mana cara nak mengatasi, sebab ramai ada orang yang buat produk tudung-tudung berbagai. Dalam keadaan yang begini, mungkin ada Puan Mawar boleh kongsikan kepada kami yang jadi usahawan kecil-kecil ni. Okey, Mangku, terima kasih. Mangku ada anak lelaki ke? Di belakang tabir lah. Okey, baik. Saya tengok tu ada 2-3 soalan. Tapi sebelum tu ambil hadiah dulu. Okey. Kalau tak pakai tudung tu boleh offer kat lain. Okey, silakan Puan Mawar. Okey, terima kasih Puan. Soalan pertama saya jawab. Okey,
bagaimana permulaan perniagaan, di mana ibu saya Puan Farida pada tahun 2006, 17 tahun lepas, di mana kekangan keuangan ketika itu, saya waktu itu masuk sekolah, saya anak pertama, ada adik 3 orang, kami 4 adik-beradik. Mak saya suri rumah dan bapa saya seorang pekerja government, MC ketika itu. Jadi waktu tu orang kata nak hidup kami ni bukan tak cukup makan sampai tak boleh makan. Ada, tapi kita nak perubahan di mana orang kata nak berhijrah. Dalam Islam kata nak kebaikan, nak orang kata pindah hijrah dari Penang ke Bangi dan buat sesuatu. Mulanya perniagaan ni di mana ketika itu tak ramai lagi pakai tudung. Kan kalau perempuan perasan zaman tu orang pakai tudung pelik. Sekarang terbalik, tak pakai tudung tu saya cakap pelik. Kan? Jadi mak saya ni berniaga macam-macam. Pernah berniaga nasi lemak, pernah berniaga buat kosmetik, pernah berniaga macam-macam lah ketika tu. Dan saya kadang-kadang tak pergi sekolah, bantu keluarga saya. Jadi saya ikut orang kata tengok keadaan kepayahan mak saya tu, dan permulaan perniagaan dia boleh menjahit orang kata baju, menjahit langsir kecil-kecilan. Dan ketika itu juga dia buat tudung dan untuk pakai sendiri. Dan orang kata di mana permulaan perniagaan tu juga kita nak mula perniagaan, sesuatu perniagaan kena dari seka kita dulu. Seka di mana tidak boleh terus nak target berjuta-juta sale. Saya buat, mak saya buat keluarga dulu, lepas tu kawan-kawan dulu. Tapi kena tengok juga kadang-kadang orang ni, minta maaf bila saya kata kawan-kawan yang berniaga nak menghutang pula. Tak boleh macam tu, kita perlu support dan tak boleh minta harga dia 3 kali bayar, harga 3 kali bayar, tak boleh. Itu orang kata merosakkan perniagaan tersebut. Jadi alhamdulillah seka-seka adalah beberapa orang tu. Jadi kita kena faham modal orang tu keluarkan, tenaga orang tu keluarkan, kesusahan seseorang itu nak bermula tu, kita yang seka ni perlu support. Satu. Kedua, mak saya hanya jahit, saya tukang potong. Waktu tu saya potong pola. Jadi bermula dengan kecil-kecilan tu, dari situlah duit modal pun tak besar, dalam 500 ketika tu. Jadi bermula dengan cikgu-cikgu juga. Target kita, market kita, iklan kat cikgu-cikgu. Dari situ baru berkembang sikit demi sedikit lah orang kata. So, dan keadaan sekarang ni, saya setelah COVID 2 tahun lebih saya percaya ramai industri seperti saya sekali fashion design, saya perlu kembangkan bisnes yang ada. Dan apa yang saya dapat kata dari previous yang saya belajar, kita tak boleh harapkan satu bisnes saja, kita kena kembangkan bisnes. Jadi saya 2 tahun saya ambil study di mana saya nampak goal, saya buat bisnes kecil-kecilan juga. Dan saya bermula online balik, di mana 17 tahun lepas saya gunakan formula yang sama. Saya tak buka lagi kedai mahal, because saya tak ada modal yang besar. Saya buat kecil-kecilan, di mana saya beli, saya jual, saya beli, saya jual. Dan macam mana mak saya buat dulu, saya belajar sendiri, saya buat sendiri. Dan saya mengambil belajar kos jewellery, belajar apa itu emas 916, 815, 71, semua tu saya belajar. Dan saya percaya tidak semua orang kata kita sentiasa berada di atas, kita ada pasang surut. Cuma kita kena kreatif, sentiasa persaingan ni banyak. Jadi kita kena lebihkan advance dari segi marketing, dari segi orang kata lidah mulut. Kita jangan sombong dengan customer. Kita perlukan orang kata customer kita ni, kita perlukan sale.
feedback, kita perlukan duit. Diorang tapi dengan kalau kita sendiri tak friendly dengan diorang, kita boleh pergi mana? Itu penting. Jadi formula yang saya gunakan juga, saya tidaklah terlalu hard sell, di mana saya gunakan soft sell. Kalau saya perempuan, tuan-tuan tengok media sosial saya tidak pernah belilah tudung Farida, belilah segala-segala, tidak. Saya post gambar saya kredit nama, macam tu lah. Saya tidak terlalu hard sell. Jadi orang lebih suka dekat dengan kita kerana ikhlas kita nak berniaga, dan orang pun tak takut dengan kita. Kadang-kadang kita ni terlalu hard sell, kan pergi jumpa kawan, belilah ni. Jadi kalau kita perasan push, kita pun tak ada kawan. Jadi mungkin puan-puan, tuan-tuan yang buat nak cari extra income, selalulah promote dekat media sosial, gunakan platform yang ada. Sebab benda marketing ni kadang-kadang kita boleh mengikut peredaran zaman, benda-benda yang free kita boleh gunakan. Tidak perlu menggunakan marketing yang terlalu tinggi. Jadi kita keluarkan slowly, orang kata kita gunakan circle yang ada dulu. Boleh buat? Dua soalan. Soalan ada dua. Okey, baik. Saya ada satu lagi ni. Sebab Puan Mawar dia tak dapat balik dah hadiah ni. Saya minta ibu apa? Okey. Kak kita ni yang baju ni yang tengah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya kepada Puan Mawar lah. Sebab Puan Mawar pun ada anak seorang kan. Jadi macam mana, apa cabaran dalam membesarkan anak seorang diri ni? Dan sebagai ibu bapa orang yang sama. Sebab macam kita tahu anak-anak ni bukan on time semua mood okey, kadang-kadang ada moody. Jadi macam mana Puan Mawar kelola anak tu dengan nak kerja lagi seorang-seorang. Jadi macam mana nak handle anak tu agar kita ni macam membesarkan anak dia penuh ketenangan, tanpa marah, tanpa sebab macam anak pun okey dengan kita. Okey, itu saja. Okey, terus bagi hadiah. Okey Puan, terima kasih soalan tu. Okey, saya menjawab daripada pengalaman saya lah. Saya cerita ni bukan senang nak jadi kata single mother ni, it's not easy lah. Okay, nak handle dua keadaan yang berbeza. Kelebihan orang yang ada komplit ibu bapa, dan kekurangan tu anak ni mesti akan bertanya, for sure. Jadi sebelum hadapi hadapi keadaan yang lebih mencabar ni, broken family lah. Saya cakap broken family lah. Jadi saya pertama saya tengok circle yang mana yang ada broken family. Saya study dulu, saya tanya pendapat, tanya macam mana nak handle. Memang saya ada seorang anak, ada yang dua orang anak, ada kematian suami, ada yang divorce kan. Jadi saya sendiri, saya selalu study macam mana nak handle anak-anak kita, tengok keadaan kita, nak kontrol emosi perempuan, tak boleh lari daripada benda tu. Jadi berbaliknya kelebihan saya, alhamdulillah saya duduk dengan family saya. Mak bapak saya ada, adik-adik saya ada. Jadi dia tak rasa kekurangan, sebab dia the one the only anak saya Wan Mariam ni, dia seorang cucu utama. Jadi itulah alhamdulillah kelebihan dia. Jadi dia tak rasa langsung kekurangan, di mana saya dah buat, kita orang dah buat jadual di mana yalah saya tak mahu saya cakap saya divorce masa tu dia umur setahun. Jadi dia tidak tahu keadaan tu detail lagi. Dia maksudnya dia dah 2 tahun lebih, 3 tahun lebih, dia dah tahu jadual dia. 2 minggu sekali dia dengan bapak dia. Selebihnya yang mendidik adalah kita. Jadi memang kadang-kadang dia akan cakap kenapa mak macam ni, kenapa dia macam ni kan. Jadi saya cakap balik dengan dia, bila berdua dengan dia, pertama kita kena bercakap mata bertentang mata. Ada setengah orang tak cakap dengan anak kan, duduk sama level. Saya belajar sama level, sama eye level tu cakap, okey Mariam ini keadaan macam ni, Mariam Google. Kita kena puji dulu, macam Ustaz cakap, puji anak kita. Nanti Mariam macam ni, Google. Sambil tu sapu kepala dia. Saya belajar kan, macam
memang pertama kadang-kadang anak ni Allah bagi kelebihan daripada broken family ni, dia kelebihan dia mendengar. Pengalaman saya nak mendengar, dia faham keadaan saya dan sentiasa puji dia. Jadi kadang-kadang dia tanya juga, kenapa dengan mami beli toy banyak, daddy tak beli? Macam tu, contoh kan. Saya cakap kat dia, tak apa, sebab Mariam Google, mami beli, daddy work, kena cerita. Dan saya tidak burukkan mana-mana pihak. Itu yang bermasalah adalah kita, maksudnya bapa dengan mak. Anak jangan terapkan negative thinking, bapa you macam ni, mak you macam ni, tak boleh. Sebab apa? Dia akan besar nanti, dia akan terbawa-bawa. Jadi cakap dekat dia, walaupun kita ni memang kadang-kadang, to be honest, emosi ni terbawa-bawa, marah, tapi bila depan dia terpaksa berlaku lah juga kan. Walaupun dalam keadaan marah, kena kawal, itu adalah lumrah. Jadi biar dia nampak yang indah-indah saja, yang simpan kita. Jangan, walau kita marah, kita kena tunjuk depan dia. Itu saja. Okey puan, betul lah. Kita dengar pun berat, tapi apa kan daya nak tolong tak mampu. Not easy. Not easy. Okey, itu dia cari penyakit. Daripada tak ada penyakit, cari penyakit. Okay. So itulah cabaran ni, kita ni masing-masing ada cabaran. Itu Puan Mawar sendiri dia ada cabaran dia. Kita yang tak pun ni pun cabaran ni pun kadang teruk juga. Berbeza mengikut tahap-tahap kita. Mungkin berat di mata kita, okay. Tapi dia susu cantik lah. Kita yakin yang tu lah. Kita rasa macam berat dah sebenarnya. Kita pun berat juga. Jadi situasi kita beza, tapi ujian tu tetap ada mengikut kita punya upayaan. Okey, nak tambah silakan. Satu lagi, apa pun puan, contohnya apa yang berlaku previous kita, maksudnya belakang kita, sesekali kita jangan menyesal. Kita jangan menyesal, kenapa aku macam ni, kenapa macam ni. Jangan menyesal, sebab kita kena bersyukur. Bersyukur apa yang berlaku. Kalau kita tak berlaku, kita tak buat macam ni. Kalau macam ni, kita tak ada macam ni. Jadi bersyukur, nikmati, hargai, bersyukur apa yang ada di depan mata. Kita tak tahu kenikmatan tu kita sampai bila Allah bagi. Dan belajar sekarang lebih baik sekarang. Jadi takkan kita dah umur 60 baru nak jadi macam ni kan. Anak-anak pun dah besar, kita bersyukur. Bukan kita nak bangga, tak. Bersyukur Allah dah bagi ujian tu dekat kita supaya kita lagi jangan ulang perkara yang sama bukanlah dengan orang yang sama, benda yang jangan ulang, belajar lagi untuk jadi strong, insyaAllah. Okey Ustaz, so jangan menyesal Ustaz, walaupun duduk pemandang power tu, tak ada rumah tu pun jangan menyesal lah. Ustaz lah. Okey, jadi kita dah berada di hujung dia. Jadi saya nak untuk yang last ni kita rumus lah. Tak, untuk yang terakhir Ustaz, anak pintar, ibu gentar. Bukan kita gentar sebab anak kita ni pandai, tidak. Tetapi adakah anak kita pandai itu kita takut? Adakah kita takut dan kita bersedia? Jadi Ustaz sebagai rumusan topik kita pada pagi ini, silakan Ustaz. Baik, terima kasih atas penulis. Anak pintar cukup gentar. Bukan gentar, kesimpulannya bukan gentar kerana anak kita pintar, tapi kita gentar andai anak kita menyalahkan kepintaran. Last, doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itulah senjata orang Islam. Tak kira lah apa kondisi you sekalipun, hanya kita yang menghargai nikmat kehidupan kita. Hanya kita yang rasa. Orang boleh tengok. Saya selalu pesankan isteri dengan anak saya. Saya kata orang boleh bersimpati dengan kita, tapi kita yang rasa. Memang kadang-kadang saya ni kadang-kadang nampak macam straight, kan, nampak macam itu tak boleh, ini tak boleh. Tapi satu je kena ingat, orang boleh bersimpati dengan kita, orang boleh ziarah kita, but we together 24 hours. Hanya kita akan merasai benda tu. So prevent is better than cure. Mencegah lebih baik daripada marah. Bukan dari segi perbuatan, dari segi apa pun. Kunci dia ialah doa. Para suami, abang, betul kita main suami isteri hari ini. Suami jadi imam dalam rumah tangga. Okay?
Suami jadi imam dalam rumah tangga. Tadi Puan Mawar kata belajar bahasa. Yes, kita faham bahasa Melayu. Doa dalam bahasa Melayu. Malu Ustaz. Malu apa ni? Kita nak minta ke Allah. Suami jadi imam, doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, di belakangku isteriku, ya Allah. Kau takdirkan dia sebagai isteriku, ya Allah. Aku sayang dia, ya Allah. Aku cinta dia, ya Allah. Di belakang anak-anakku, ya Allah. Syahidatul Husna, ya Allah. Syabi Humaydi, ya Allah. Sebut nama anak kita. Luqman Al-Hakim, ya Allah. Sebut. Maryam, ya Allah. Sebut. Aku sayangkan mereka, ya Allah. Aku cintakan mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka anak yang baik. Dia pun dengar kita doa ni. Kita bukan minta daripada tuan pengarah. Kita bukan minta daripada majikan. Kita bukan minta daripada daripada ketua pengarah. Kita minta ke Allah. Isteri kita yang dengar suami dia sebut, ini isteriku, ya Allah. Aku sayang dia, ya Allah. Baik buruk kami bersama, ya Allah. Jadikanlah kami ni suami yang saleh, suami yang salehah, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Isteri kita di belakang habis bayang, dia kata, abang nak makan apa? Abang chicken chop pun dia buat. Dia dah kata, betulnya kita kalau macam tu. Kalau suami tak mampu, jangan salahkan dia. Itu suami kita. Buruk ke baik, itu suami kita. Selagi dia bergelar suami kita, kita pun doa, ya Allah. Dia boleh berlakon ke tu? Boleh berlakon. Dah bisa satu barang terang. Berkelai ni waktu tidur, suami jarang buat apa ni. Bini mungkin bangun, ambil mayang, bukan mayang, pom je. Tapi waktu nak buat doa tu, pakai telekong ni, waktu nak doa tu, kaki dia cek, bagi dapat jaga, ya Allah. Tadi aku tegak suami aku, ya Allah. Aku sayang dia, ya Allah. Aku cinta dia, ya Allah. Tapi nak buat orang tegak, ya Allah. Aku tahu suami tu karana. Suami pun kena buat lagu tu. Dia berkeliling dengan bini, pujuk tak makan betul. Pujuk orang perempuan ni ingat senang. Saya selalu habaq kepada suami, isteri tak gaduh marah suami. Dia selia, dia pun nasi, dia bancuh kopi, tapi dia tak cakap dengan suami. Okay? Belum buat betul lah. Dia tak buat apa pun, dia tak cakap je. Dia kata nak makan tak? Makan, dia pun apa? Dia tak kata apa? Nak bancuh kopi ke belum? Dia pergi bilik. Kita diam, mampu dah pun. Tapi waktu mangkit, waktu tengah malam ni, suami tu bangun, tengok dia lena, dia mungkin, ya Allah, aku sayang isteri aku, ya Allah. Nampak dia kemana mulut celupak sikit, ya Allah. Bawah dia tadi, ya Allah. Ayah orang perempuan dia ingat. Birthday bukan setakat birthday dia. Birthday kita cakap dia pun dia ingat. Abang ingat tak tahun lepas tarikh ni pada pukul 10 malam. Dia pula dah kira tu. Dia ingat, dia abang pula 10 malam second dia tak apa. Pasal apa? Abang cakap je waktu ni. Dah bukan macam nak mungkin dah, jangan ulangi lagi. Laki ni hari tu dia marah, dia lupa dia. So last, takut gentar sekiranya anak kita menyalahkan kepintaran. Tapi jangan kita gentar untuk mempersiapkan diri anak kita untuk jadi anak kita. Tadi saya kata bang, kita terima tetapi kita ikat. Terima kemajuan, terima kemodenan, terima digital dan sebagainya, tapi kena ada satu penguasaan. Dan di situ kena ada ilmu. InsyaAllah cukup pada itu. Saya minta ampun, minta maaf atas segala salah silap. Kadang-kadang orang Kedah ni dia cakap tu kasar, tapi lah hati ada taman. Contoh. Cukup tak itu. Sekali lagi aku minta maaf diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, kata ibu bapa, kalau nak lah anak kita ni suami dia esok sebut nama dia pun nama Hamidah. Senang sebut. Setiap waktu tu, dalam waktu sembahyang tu dia akan sebut dia. Kalau anak lelaki pun nama Amin. Okay? Bila solat aja Amin. Jadi solat apa ni, suami pun rasa bangga. Bini aku kat belakang pun sebut nama. Yang isteri pula tu rasa solat lah. Sami Allahu liman hamidah. Dia menyuk ya. Oh, iya bang. Jadi dua nama tu boleh dipertimbangkan nama anak kita nanti ya. Okay, jadi pemohon sebagai apa ni, rumusan kita lah perbincangan kita pada hari ini. Anak pintar, adakah ibu bapa gentar? Okay, kalau kita boleh rumuskan. Okay, terima kasih Tuan Azman. Ni last but not least. Okay, sebenarnya mengikut peredaran zaman ni, to be honest, sejujurnya kita kena kata bersiap sedia dan kita kena tahu
orang kata awasi anak kita ke depan ni. Kita tak tahu apa yang berlaku, tapi kita kena sentiasa mengkaji, bersedia dan kawal anak kita di hadapan. InsyaAllah saya pun, anak saya baru nak masuk 5 tahun, dan dia orang kata lagi advance tu, memang betul suka main game ke apa kan, tapi kita ada bagi masa dekat dia, kita cakap lembut dengan dia, insyaAllah dia akan ikut. Kita kontrol dia, kita yang buat dia, tapi kita kena, macam saya ibu tunggal, kita kena korbankan masa kita untuk anak kita supaya kita bersedia. InsyaAllah kita akan 10 tahun, 20 tahun lagi masa kita akan relax sikit. Walaupun sekarang kita kata masa tu kadang-kadang tak cukup, 24 jam pun tak cukup. Jadi kita kena sentiasa bersedia apa pun, hadapi apa jua cabaran. InsyaAllah. Okey. Jadi terima kasih kepada panel kita pada kali ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersama dengan penceramah pakar motivasi. InsyaAllah saya rasa ini bukanlah yang pertama dan yang terakhir kita akan bersama. InsyaAllah kita ada lagi siri-siri akan datang, dan bersama dengan Pak Mawar juga. InsyaAllah dia ada peluang, ada ruang, kita akan bersama lagi.